Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Boleh dengar suara saya tak? Saya test 1 2 3. Saya mutekan dulu. Boleh komen dengar tak suara saya? Boleh So tak ada masalah sangkut-sangkut bagi tahu kalau dengar suara robot ataupun dengar ni. Okay, so kita dah penuh 100 orang. So minta maaf sebab saya punya Zoom hanya limit 100 orang. Dan so kalau siapa-siapa yang tak dapat join tu, insyaAllah nanti bolehlah nanti saya share lah video ni untuk you guys tu tengok Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sebab saya tak buka video sebab rumah saya kecil, so saya ada rumah dan ada family lah, so harap faham lah Okay, saya sebenarnya first of all saya nak ucapkan terima kasih kepada Syahidah daripada grup geng Borak Saham. So saya kenal beliau daripada grup, ada satu grup lagi lah. So saya pun bertanya pada dia lah sebab saya tengok geng Borak Saham ni satu grup yang bagus tau. Saya sebenarnya memuji kepada owner group sebab dia sangat proaktif dalam orang kata apa, buat perkongsian. Dia siap buat YouTube, siap buat perkongsian setiap minggu, ada meeting. Saya pun selalunya ada masa saya join meeting, saya akan duduk dalam tu untuk mendengar tengok jugalah dan sama-sama belajar dalam tu. So malam ni saya diberikan rezeki untuk bercakap dan juga untuk memberikan perkongsian kepada you guys lah. Alright, first of all, malam ni adalah sesi, kita boleh kata sesi sembang lah sesi sembang mengenai technical analysis yang asas lah. So, first of all, saya tahu dalam grup geng Borak Saham ni ada yang advance, ada yang pertengahan, ada yang baru start. Jadi, saya cuba tunekan perkongsian saya pada malam ini untuk semua orang boleh refresh ataupun yang baru nak belajar boleh fahamlah tentang apa yang saya nak kongsikan. Okay, first of all, malam ni hanyalah sekadar perkongsian. So untuk tu saya kena ni lah, kena orang kata apa, kena letak penafian dulu lah. So ni atas arahan Security Commission Malaysia. So first of all, apa yang saya bercakap pada malam ini ataupun apa yang saya berkongsi pada malam ini hanyalah sekadar pembentangan untuk tujuan perkongsian dan pembelajaran. So bukanlah saya memberikan buy call ataupun memberikan cadangan pembelian ataupun jualan. So bila cakap pasal buy call, cakap pasal saranan ni, kita kena faham trading dan juga investment ataupun pelaburan ni melibatkan orang kata risiko. So risiko tu dia ditanggung oleh you guys sendirilah. So jari you guys yang tekan, jari you guys yang tekan buy, jari you guys yang tekan sell. Jadi seeloknya ambil apa ilmu yang saya kongsikan pada malam ini untuk dijadikan sebagai you guys punya knowledge untuk membuat kajian sendiri Alright. So kita mulakan dulu lah. Okay. So malam ni apa yang saya nak cakap adalah apa itu technical analysis lah. So dalam dunia technical analysis ni, dia sangat berbeza dengan dunia fundamental So di dalam apabila kita membuat sebuah keputusan pelaburan kan, sebelum kita buat masa kita buat keputusan pelaburan, kita akan membincangkan beberapa perkara lah. Contoh, syarikat apa kita nak beli. Contoh, bagus ke tak syarikat ni. Contoh, harga berapa aku nak beli, berapa TP, berapa EP kan. Itu antara persoalan semualah, termasuk pelabur, trader. Semua orang akan ada satu soalan dalam kepala, apa. Jadi untuk menjawab salah satu soalan tu adalah kita melihat kepada technical approach, technical analysis lah. Alright. So technical analysis ni adalah the study of market action primarily through the use of charts for the purpose of forecasting future price trend. Jadi kita menggunakan technical analysis ni, kita belajar technical analysis adalah untuk kita mengkaji apakah tindakan pasaran. So apakah pergerakan harga semasa. So apakah trend kepada pergerakan harga. Itulah yang orang duk sebut kan, harga naik ke atas, harga naik ke bawah kan. Itulah yang orang sebut selalunya uptrend, downtrend.
Semua benda tu berada dalam technical analysis. Zaman dulu kan, masa mula-mula kita tengok pada sebelum ni lah, kalau kita tengok sebelum ni kan, saya dulu masa kecil, saya dilatih untuk membaca surat khabar. Saya suka, tahu tak section apa yang saya paling suka baca surat khabar? Saya suka baca dekat section ekonomi. Kan kalau saya, private saya adalah beli surat khabar utusan sebab dulu utusan datang rumah saya baca tu je. Kan, saya baca utusan, saya tak tengok yang utusan, kan ada dua bahagian kan, satu yang cerita pasal isu semasa, satu lagi yang ada bola, sukan dan juga ekonomi. Saya suka baca tu dulu. Apa yang saya tengok adalah saya tengok indeks. Kalau perasan kan, dekat surat khabar dulu ada satu kotak kecil tau. Satu kotak kecil dia tunjuk apa? Dia tunjuk graf. Graf apa? Graf indeks. Waktu tu saya ingat lagi, waktu tu indeks sekitar 900 poin. 900 poin. Saya tak ingat tahun bila, tapi 900 poin tu agak lama lah. Jadi itulah permulaan saya suka pada saham. Saya tak baca lah 5-6 page yang semua senarai counter tu, memang kadang-kadang saya tengok juga. Tapi saya suka tengok, setiap minggu saya akan tengok, oh minggu ni 900, minggu depan tengok 1000 lebih, lepas tu turun balik kan. Itu saya suka. Itu adalah technical analysis. Alright. So kegunaan utama technical analysis ni adalah untuk kita buat forecasting lah. Sebab melalui technical approach, so kita pun dapat tengok behavior. Di dalam technical analysis, apa yang kita kaji sebenarnya adalah behavior, psikologi. Sebab yang trade ni adalah manusia. So bila manusia, apa manusia buat? Manusia mesti ada psikologi. Manusia mesti ada emosi. So melalui psikologi emosi, dia akan portray ataupun kita akan nampak kesan tindakan manusia tu di dalam bentuk pergerakan harga. Itulah yang kita nampak kan, graf kita turun naik. Itu semua adalah tindakan emosi dan juga psikologi para investor dan juga para trader. Alright. So kita go next. Kalau ada soalan boleh call. Saya akan buka question sesi Q&A. So nanti boleh type dekat chat. Nanti saya akan tengok dan saya akan cuba untuk jawab sehabis baiklah mana yang dalam saya punya pengetahuan. Alright. Next adalah kita cakap pasal falsafah. So bila kita belajar, kita kena fikir the theory, the concept di sebalik apa benda yang kita belajar tu. Dia bukan orang cakap SATA ni hanya graf dan juga dia punya ada candle, ada chart. Alright. So kita pun ya betul, tetapi kita kena faham dia punya root dia, dia punya root tu. So apakah falsafah utama di dalam technical analysis? So falsafah utama antara yang penting, dia ada banyak tapi saya highlight yang 3 utama lah. Yang pertama adalah dipanggil market action discounts everything. Pernah dengar? Saya percaya siapa yang biasa trade ataupun dah lama dalam dunia pelaburan ni mesti pernah dengar market action discount everything. Tapi tak ramai yang tahu apakah sebenarnya maksud market action discount everything ni. Alright. Market actions discount everything ni bermaksud tindakan pasaran sudah mengambil kira faktor luaran seperti fundamental, political, psychological market, ekonomi dan sebagainya lah. So di dalam technical analysis, price action tu adalah penunjuk utama kepada pergerakan harga. Bermaksud kat sini, pernah tak kita tengok kerajaan umumkan darurat, tapi kita tengok pergerakan harga macam tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab di dalam pergerakan pergerakan harga, price action tu dia dah bagi tahu walaupun ada bad news kat luar, tetapi tak ada apa-apa pada pasaran. Alright. Jadi ada juga yang memang dia react kepada news. So nak bagi tahu kat sini adalah news tu adalah secondary. So apa yang kita tengok di dalam pasaran adalah price action. So adakah ada signal price action tu nak turun ataupun ada tak signal price action tu nak naik? Kalau kita tengok dalam seminggu 2 ni KLCI membuat apa? Dia membuat penurunan banyak bad news. Hari-hari ada banyak bad news banyak noise. Saya panggil noise Noise sangat banyak berita politik, berita pandemik banyak benda. Tetapi ada di sebalik 1000 counter di dalam bursa tu ada juga yang limit up. Ada juga yang membuat kenaikan 100% dalam masa seminggu. Kenapa? Sebab apa yang berlaku kepada counter tersebut, dia telah mengambil kira, dia sudah factorize semua benda. Dari sudut fundamental dia, politik, apa surrounding external factor dia. Jadi buyer ataupun
para pelabur dah boleh kata dia dah tolak tepi dah semua benda tu. Sebab tu kita panggil market action discounts everything. Boleh faham? Ataupun perlukan contoh lagi? Kalau boleh faham, cakap okay. And type okay. Kalau tak boleh faham, saya akan cuba terangkan lagi lah. Alright. Okay, yang kedua adalah price move in trends. Alright. Kurang jelas. Alright. Kurang jelas Okay, kurang jelas. Okay, kurang jelas kat bahagian mana tu, tak apa, nanti simpan soalan, nanti saya hujung nanti saya akan buka mic dan nanti saya boleh bagi siapa-siapa nak tanya secara live boleh tanya lah. Alright, part market discount. Okay, market discount ni hanyalah term saja. Jangan fikir discount adalah discount tu macam kita tengok simbol discount tu. Tak, bukan. Market discount ni bermaksud ni, ayat pertama, tindakan pasaran sudah mengambil kira faktor. Bermaksud sewaktu news, apa-apa news lah, tak kira lah, good news ke, bad news ke yang keluar di dalam market, price action, maksudnya tindakan pasaran pada ketika itulah yang sebenar-benarnya, yang genuine. Kita kadang-kadang kita expect, kan, keluar je news, harga jatuh. Tapi harga tak jatuh. Kita expect harga jatuh ni, tapi harga tak jatuh. Itulah dipanggil market action discount everything. Okay? So, yang kedua adalah price move in trends. Okay. Move in trends, bila cakap pasal trend ni, semua orang akan rasa macam, aku nampak trend ni macam sideways. Aku nampak trend ni macam naik. Aku nampak trend ni macam short downtrend. Ada macam-macam analisa. Okey, yang paling utama apabila kita bercakap pasal trend adalah kita melihat secara keseluruhan dia. Kita panggil Halley view. Kita panggil Halley view. Jadi kita, kalau chart tu daripada asal usul dia tahun 2010, kita tengoklah daripada tahun 2010 sampailah sekarang dia buat apa. Itulah kita tengok trend. Sebab sometimes short term ni dia tak begitu ni. Okey, yang topik trend ni kita akan masuk nantilah. Tapi apa yang saya nak katakan, price move in trend. Di dalam technical analysis dia ada satu lagi teori, dia panggil random walk theory. Random walk theory ni saya percaya tak ada orang pernah dengar, ataupun mungkin ada beberapa orang saya yang dengar. Random walk theory ni dia bagi tahu price move in, dia tak ada direction. Price doesn't have direction. Bermaksud dia boleh hari ni naik, esok turun. Hari ni esok naik, esok turun. Hakikatnya bila kita tengok, kan, secara short term, memang kita akan tengok hari ni hijau, esok merah, esok hijau, esok merah, macam tak menentu kan. Tetapi bila cakap pasal trend ni, dia adalah orang kata dia adalah timeline. Bermaksud kita tengok daripada satu period ke satu period yang panjang, baru kita akan nampak pergerakan harga tu dengan cantik. Alright, dan trend ni juga kita guna sebagai untuk tujuan membuat forecasting. So bila kita nampak trend tu menaik, kita tahulah forecasting kita uptrend, forecasting kita harga nak naik. So kalau kita tahu harga tu tengah turun kan, trend dia tengah turun, so kita tahu forecasting kita apa? Forecasting kita harga tu akan menurun lagi. Alright. Okay, dan yang terakhir adalah history repeat itself. Okay, history repeat itself ni adalah bahasa mudah, dia adalah support and resistance. So bermaksud apabila pergerakan harga tu dia pergi ke satu price, dia pergi ke satu level, so dia bermungkin akan turun. Dia mungkin bila harga tu jumpa ke satu harga di bawah, so dia akan melantun balik. Itulah dipanggil history repeat itself. Dan history repeat itself ni dia bukan terletak pada support resistance saja. Dia boleh jadi pattern, dia boleh jadi paras harga, dia boleh jadi macam-macam. Alright, dia boleh jadi tarikh. Contoh, setiap kali hujung tahun 31 bulan harga mesti jatuh. Setiap kali 1 bulan 6 harga akan naik. Dia boleh jadi macam tu. Jadi history repeat itself ni memberitahu adalah human psychology ataupun psikologi dan dalam trading ni dia boleh repeat balik. Dia boleh repeat balik. Sebab tu ada fungsi support and resistance. Jadi 3 ni adalah falsafah utama di dalam technical analysis. Bukanlah yang apa ni? Bukan, sorry. 3 ni adalah yang saya rasa yang penting yang untuk saya kongsikan. Kerana 3 ni adalah benda yang semua orang akan confuse. Semua orang akan confuse. Lagi-lagi yang point nombor 1 tu. Sebab ramai orang, saya tengok banyak bila saya follow grup-grup saham apa semua, saya tengok kan, semua orang akan tertanya-tanya, kenapa saham A ni jatuh? Kenapa saham A ni naik? Apa catalyst dia? Apa dia punya ni? Apa? Kita terlampau banyak kaji. Bila kita terlampau banyak kaji, kita terlepas price action. Benda yang point paling penting dalam dunia technical analysis adalah kita tengok price action. Alright. Kita pergi ke next slide. Okay, saya nak cakap pasal jenis chart.
jenis chart ni yang paling famous saya lihat ada dua lah. Kita panggil ASEAN punya version dan juga Western. ASEAN ni dia terkenal dengan kita panggil candlestick, lilin. Kita panggil lilin. Ni adalah Japanese candlestick. Alright, Japanese candlestick ni dia mempunyai persamaan sebenarnya dengan Western. Western ni kita panggil bar chart. Cuma kalau kita tengok ASEAN ni memang dia macam obesity sikit sebab dia ada body. Body dia ada color dan juga ASEAN ni dia macam lidi. Okey, antara persamaan dan juga perbezaan antara ASEAN punya dan Western adalah ASEAN ni iaitu Japanese candlestick ni dia mempunyai bentuk-bentuk dia ataupun kita panggil candlestick pattern. So daripada candlestick pattern ni kita boleh tahu sama ada psikologi ingat kita belajar technical analysis tujuan yang utama adalah kita nak belajar psikologi dan juga emosi dan juga behavior para trader, which is kita tengah study behavior ni. Orang kata technical analysis is the art of behavior. Kita tengah belajar pasal behavior. Jadi Japanese candlestick ni dia ada candlestick pattern dia. So contoh macam ni kita boleh tahu kan, bila kita tahu body candle ni dia hijau ataupun putih dan dalam chart, so kita tahu harga sedang menaik. So kita tahu pada fasa ini kita panggil buyer in control. Alright. Warna merah ni pula kita tahu behavior dia sebab price menurun. Kenapa price menurun? Sebab seller in control. Alright. Cuma perbezaan utama antara candlestick dan juga bar chart adalah terletak pada body dia. Alright, bar chart dia hanya Western ni dia suka memberi tumpuan kepada closing dan opening price saja. Tapi ASEAN ni kita memberi tumpuan kepada bentuk. Okey. Personally saya memang gunakan dua-dua, tapi saya punya favorite adalah candlestick lah sebab candlestick ni dia ada bermacam-macam pattern. Daripada pattern-pattern yang ada tu kita boleh guna sebagai technical signal. Bila cakap pasal signal ni adalah kita tengok kepada bentuk candle tu. Bentuk candle tu bagi tahu apa? Apa psikologi di sebalik bentuk candle tu. Alright? Tapi bar chart ni pula sebab Western ni dia tak mengambil kira sangat tentang apa candle semalam dan candle hari ni. Tapi dia biasanya Western ni dia suka kepada chart pattern. Chart pattern ni pula dia akan tengok period to period. Selalunya lama lah daripada minggu ke minggu dia akan kaji apakah bentuk pattern yang ada. Alright? Okey, yang tu ada kelebihan dan kelemahan ni. So saya tak nak cakap lebih. Cuma asas kepada technical analysis adalah dalam chart tu kita akan gunakan kebanyakan ada dua benda lah, iaitu Japanese candlestick dan juga bar chart. Yang paling tak famous adalah line chart. Alright, cuma line chart ni selalunya dia adalah the simplest, data dia tak banyak. Dia hanya ada open dan close, dia tak ada high, tak ada low. Jadi kita tak tahu apa harga tertinggi pada hari tersebut. Alright, cuma cuma saya nak tambah sikit. Okey, high ni bermaksud harga tertinggi pada paras tu. Close ni adalah, kalau kita tengok close ni rendah kan, bermaksud pada hari tersebut harga telah pergi ke let's say RM1 tetapi close pada 90 sen. Dan pada hari itu juga harga open pada 50 sen. Saya bagi andaian 50 sen tetapi dia telah pergi low. Low tu bermaksud lowest 40 sen. Lepas tu dia naik. So kat sini kita boleh nampak psikologi dia lah kan. Open mana, close mana, dia ada apa lagi tambahan, info tambahan. Alright. Okey, seterusnya ialah pasal supply dan demand. Okey, bila cakap pasal supply dan demand ni, kita bercakap pasal buyer dan juga seller. Tolong jangan conteng jangan conteng saya punya ni. Okey, bila cakap pasal supply dan demand ni adalah kita melihat kepada buyer dan seller. Kita akan selalu memberi persamaan demand tu adalah buyer, supply itu adalah seller. So, kita belajar supply dan demand ni supaya kita nak tahu siapa yang control pergerakan harga tu siapa. So, side mana yang kuat? Team A ataupun team B ataupun buyer atau seller yang control. So, kalau daripada pergerakan harga, especially daripada candlestick kan, kalau kita tengok kalau body candle tu besar, so kita tahu buyer adalah yang menguasai pergerakan harga tersebut pada hari tersebut. Alright, kalau dalam trading biasa kita akan tengok akan buy value and sell value. Itu salah satu cara lah. Tapi khususnya adalah kita tengok kepada candle tu, pembentukan candle tu yang paling penting. So candle hijau besar, so kita tahu dia adalah buyer yang control Dan kalau candle merah ni macam ni pula, bila dia tolak selalunya
candle hijau ni kita expect apabila harga breakout kan, harga breakout daripada resistance ataupun ada news, ada apa-apa sentimen ke, so buyer masuk banyak kan, buyer masuk banyak, seller tak ramai. Kat situ kita tengok demand is greater than supply. Alright, kalau candle merah ni selalu ni berada dekat atas lah, dekat resistance. Apabila dia sampai dekat satu resistance tu, seller pula masuk take profit, seller take profit. So dalam dunia trading ni, orang beli rendah, jual atas. Jarang orang beli atas, jual bawah. Kecuali dia short market lah. Short market ni dia tak patut syariah. Jadi saya tak nak cerita lebih lanjut. Tapi tujuan utama trading strategi kita always buy low, sell high. Jadi kita nak beli sewaktu permulaan dia naik dan kita nak jual sewaktu dia ada signal nak turun. Apa itu signal nak naik, apa itu signal nak turun adalah buyer in control, bermaksud pergerakan harga naik, buyer yang kontrol harga tu. Bila kita tengok candle tu hari ni hijau, esok hijau, tulat hijau, apa ni minggu depan pun hijau lagi. Maksudnya candle tu cantik je naik, kita tahu buyer in control. Bila buyer in control, harga akan menaik. Kan? Apabila seller in control, kita akan tengok harga akan push down. Harga akan push down, turun ke bawah. Alright? Okay. So kat sini ada dia punya description ya. So buyer in control situasi lagi candle besar di uptrend, selalu uptrend. Tapi di dalam uptrend juga kadang-kadang ada juga hari-hari di mana seller in control. Tapi cuma kita akan tengok kepada dia punya overall trend lah. Yang itu kita akan cakap kejap lagi. Tapi secara khususnya apabila kita melihat satu chart tu, kita nak tengok siapa control chart. Kalau harga tengah naik, so kita tahu buyer in control. Uptrend always buyer in control. Apabila chart tengah turun, kita tahu seller in control. So, rule yang paling penting sekali dalam apa-apalah you nak invest ke, you nak trading, never trade against the chart. Never trade against the trend. The trend apa maksud? Kalau harga tengah turun, maksud seller in control ni. So, you jangan beli dan you expect harga nak naik. Sebab psychologically belum lagi naik. So mungkin dia akan turun lagi dan turun lagi. Alright. So kita bila kat mana kita nak beli? Kita nak beli sewaktu fasa dia menaik. Sewaktu fasa dia naik is the best time untuk beli dan hold. Alright. Okay. Yang ni adalah topik yang saya dah cakap juga tadi, tapi saya nak ulas lebih lanjut. FA versus TA. Okay, kalau laju sangat, tolong bagi tahu sebab saya kalau cakap memang macam bulat keluar pam. Jadi saya kadang-kadang saya dapat feedback yang coach cakap laju lah. Alright, so kalau saya laju sangat bagi tahu ataupun ada part tak faham nak minta ulang, please comment, saya akan cuba ulang. Okay, FA versus TA. FA ni bermaksud fundamental analysis, TA ni bermaksud technical analysis. Okay, seperti permulaan pada kelas saya cakap, apabila kita buat keputusan untuk melabur ataupun kita nak trade, kita akan cuba untuk balancekan dua benda, iaitu fundamental analysis dan juga technical analysis. FA ke TA dahulu? Do ke Minan hati dahulu? Dia adalah persoalan chicken and egg. Dia sebenarnya adalah persoalan chicken and egg. Dah kaji FA tapi TA pula tak okey. Siapa selalu kena macam ni? Dah kaji kan? Saya bagi contoh syarikat ni, syarikat sarung tangan getah. Kalau kita tengok untuk 1 tahun punya trend dia punya report, dia membuat keuntungan berjuta-juta, boleh kata sampai bilion dia punya kata bilion. Tetapi kalau kita tengok daripada chart dia downtrend. So apa nak buat? Aku nak beli sekarang kan. Aku nak beli kan. Sebab orang kata beli FA, keluar FA. So bermaksud takkan nak beli chart tengah downtrend kan. Padahal memang FA dia bagus kan. So ada orang cakap beli TA, ikut keluar TA, tak kira lah apa dia punya ni. Okay, kat sini saya nak komen approach yang saya buat. Okay, fundamental analysis dan technical analysis dua-dua adalah sama penting. Kerana apa? Sebab fundamental analysis adalah paper value. Bermaksud syarikat tu kita akan kaji dulu. Sebab benda yang paling utama adalah fundamental analysis ni adalah what to buy. Dan dalam 1000 counter dekat bursa tu, bila kita buat kajian, kita nak memilih counter, kita akan tengok kepada fundamental analysis. Percaya atau tak, semua orang bila nak beli mesti akan tengok kaji FA. Tak ada orang yang saya rasa cukup tidak bijak untuk tidak mengkaji fundamental analysis sebelum membuat decision untuk beli dan jual.
saya nak tekankan fundamental analysis dan technical analysis ni adalah benda yang kita kena seimbangkan sebelum kita ni. Sebab apa? Dalam fundamental analysis kita akan buat kajian laporan kewangan syarikat, kajian terhadap prestasi bulanan syarikat, kajian terhadap management syarikat, siapa management dia, CEO dia siapa, director dia siapa, kajian terhadap perniagaan syarikat, kajian terhadap prospek perniagaan syarikat, kajian terhadap ekonomi. Yang ni tak ada orang study. Fundamental analysis termasuklah kita mempelajari ekonomi negara. Kita belajar sikit je, tak payah banyak pun. Kita tahu apakah indikator utama. Technical analysis ni pula adalah when to buy. Bermaksud bila kita dah kaji sebuah syarikat tu, kita tahu syarikat tu bagus, tetapi pergerakan harga pula tidak bagus. Jadi bolehkah kita beli atau tak? Jadi benda tu adalah benda yang kita kena seimbangkan. Sebab ingat sebelum ni saya bagi tahu, apabila kita nak membeli sesuatu, kita nak beli buy low, sell high. Kita tak nak beli low and sell lower, ataupun beli high, sell low. Itu bukanlah satu tindakan yang bijak. Alright. Jadi dekat mana point yang kita nak kena tekankan? Alright. Technical analysis ialah kita membuat kajian terhadap pergerakan harga, kajian terhadap indikator pergerakan harga, kajian terhadap trend harga, kajian terhadap bentuk chart pattern harga. Sebab kena ingat, fundamental ni benda yang kita tengok on paper. Tetapi technical analysis ni ibarat macam gelanggang. Bila kita tengok chart tu ibarat macam gelanggang. Okey, saya bagi contoh perlombaan F1. Tahu Ferrari? Kan? Ferrari ni sebuah jenama yang bagus. Secara bila kita kaji Ferrari ni memang top lah kan, fundamental. Okey, aku nak sokong, nak cakap Euro kan sensitif kan. Okey, kita dah kaji kan, tim Ferrari ni memang bagus, tim dia cekap, prestasi dia power, driver dia padu. Tapi bila masuk perlombaan, kereta problem. Bila kereta problem, apa terjadi? Dia tak dapat top race. Dia tak dapat top placing. Sama juga macam dalam trading ataupun dalam pelaburan. Kita dah kaji syarikat ni yang bagus sangat. Kita dah tahu what to buy. Ingat, apa yang point kat sini adalah bila kita cakap FA dengan TA adalah, ingat, fundamental analysis is always what to buy. Technical analysis is when to buy. The analysis is always the art of the timing, when to buy. Selagi signal dia tak ada signal belian, selagi itulah kita tak beli. Walaupun fundamental tu cantik macam mana pun. Alright? Sebab technical analysis ni adalah behavior. Alright? Behavior orang. So saya punya ni never trade. Okay, ingat balik saya cakap tadi, never trade against the trend. Kita nak bersama dengan rally menuju naik ke atas. Kita beli sewaktu seller in control, kita akan dapat negative profit. Apabila kita beli sewaktu buyer in control, insya-Allah kita akan dapat positive profit. Alright. Benda ni adalah benda yang sangat orang kata banyak sangat pendirian, tapi apa yang saya nak tekan kat sini, especially yang baru, mungkin saya tahu tuan-tuan dan puan ada yang dah lama trade, dah biasa, dah tahu kat mana nak celok. Okey, yang biasa celok tu saya mungkin kita boleh skip lah kan apa yang saya cakap ni. Tapi mana yang baru, cuba perhatikan, cuba buat study case, cuba buat kajian sendiri. Cuba kaji the top, the most profit company dalam bursa. Cuba tengok pergerakan harga dia tengah buat apa. Sebab bila kita nak cakap pasal invest, bila kita cakap pasal kita nak melabur, so kita nak untung, betul? Jadi kita kena tahu technical analysis. Sebab melalui technical analysis kita akan tahu pergerakan harga tu nak gimana. Turun ke, naik ke, tidak, tak bergerak ke. Kalau kita tengok Nestle, tak bergerak pun, harga dia mendatar je. Ini bukan buy call dan bukan sell call dan juga bukan advice untuk jual beli. Itu cuma untuk memberikan idea. Alright. Bila kita buat fundamental analysis dan bila adalah technical analysis, bila kita buat technical analysis adalah untuk kita membuat decision untuk pelaburan. Pertama kat sini yang saya nak highlightkan adalah fundamental analysis dan technical analysis tak boleh diabaikan. Alright, sebab dua ni saling berkait. What to buy dan when to buy. Alright. Ada juga kalau saya nak kupas pasal counter boleh, tak ada masalah, tapi saya tak naklah cerita lebih lanjut sebab mungkin nanti kan ada juga memerhatikan cakap saya pakai buy call bagi investment advice. Alright, cuba kaji beberapa seminggu dua ni ada syarikat yang memang tengah meletup kan, hari-hari keluar news kan. Cuba kaji.
fundamental analysis dia. Cuba kaji technical analysis dia. Cuba tengok cuba relate apa yang saya cakapkan hari ini. Jangan buat apa-apa decision, cuma kaji saja. Kaji, hari-hari buat catatan. Apa terjadi kepada technical, apa terjadi kepada pergerakan harga dia. Alright, ini untuk tujuan pembelajaran untuk tujuan pembelajaran. Alright. Okay, so kita masuk ke topik seterusnya adalah topik market phase. Alright. Topik market phase ni adalah topik yang kita akan masuk secara praktikal di dalam technical analysis dan saya akan tunjuk dan guide you guys secara asas apa itu trendline, apa itu support resistance lah. Alright. So market structure, kita start dari market structure dulu. So market structure ni kita boleh gambarkan sebuah rumah. Kita bayangkan sebuah rumah ataupun kita bayangkan sebuah apartment. Okay, di dalam uptrend kan, di dalam market tengah menaik kan, harga akan memecah ceiling ni. Ceiling ni bukanlah sesuatu, bukan kata tamat. Bila dia sampai ceiling, harga jatuh tak naik-naik dah. Tak, bukan. So ceiling ni bertindak sebagai persinggahan. Sebagai persinggahan. So apabila harga menaik, selalu harga sampai ceiling yang pertama dia akan stop kejap. Dia akan stop kejap. Macam kita naik tangga kan. Bila sampai satu tingkat tu kita akan rehat kejap. Kita akan rehat kejap. Kumpul tenaga kan, bagi orang kata jantung tu bagi stabil balik kan, lepas tu baru kita sambung naik. So dia akan sambung naik ke tingkat seterus sehinggalah dia sampai ke bumbung. Macam mana kita nak tahu bumbung ni, di mana dia dah tak boleh nak naik lagi dah. Alright, kat sinilah kita akan observe support dan resistance di setiap level tu. Dan bumbung yang pertama resistance. So apabila dia naik, so dia akan menjadi support. So bila dia naik lagi, yang bumbung yang lama ni akan jadi support sehinggalah dia naik ke satu tempat tapi dia dah tak boleh naik dah. Dan selepas apa dia buat? Dia akan jatuh. Harga akan jatuh di bawah support yang sebelum dia. Kat sinilah permulaannya downtrend. So kat sinilah konsep teorinya market structure ni dalam sebuah dia macam kita menggunakan analogi rumah. Sebab dalam rumah kan, rumah bertingkat kan, dia ada tangga apa semua. So bila kita naik, kita akan turun. Sebab harga ni apabila dia dah sampai satu tahap, dia akan berlaku kita panggil profit taking. Macam mana kita nak tahu berlaku profit taking? Itulah yang bila kita tengok harga dah gagal membuat a new high structure dan start membuat low structure. Alright. Walaupun kadang-kadang kita membuat analisa, okay, ini satu tips saya nak share. Kadang-kadang bila kita membuat analisa pergerakan harga, katakan kita tengok kajian fundamental mengatakan syarikat ni boleh naik sampai RM10. Tapi syarikat ni naik sampai RM9 je. Lepas tu dah tak visit langsung dah RM10 tu. Tahu-tahu ya sekarang ni harga dah jadi RM4. Okey, kat sinilah kita nak kembali balik FA versus TA. Kat sinilah kegunaannya TA. Sebab TA ni memberikan kita signal. Memberikan signal dan dia memberitahu kita di manakah pasaran tu berhenti ataupun adakah pasaran ni mempunyai momentum nak naik lagi. Alright, itulah kepentingan technical analysis lah. Itulah tujuan utama kenapa kita belajar technical analysis ni lah malam ni. Fundamental kita tak cakap kita tak penting, tapi kita belajar. Tapi nak cerita, tak semua benda yang dalam fundamental tu mencerminkan di dalam pergerakan harga. Sebab dalam pergerakan harga ni utama ialah technical analysis, technical signal tu. Alright? Okay, kita sambung seterusnya. Okay, kita belajar satu benda malam ni pasal market phase ni. Saya akan ambil daripada Charles Henry Dow. Charles Henry Dow ni merupakan dia adalah pengasas kepada Dow Jones dan juga The Wall Street Journal dekat US. Dia hidup zaman dia 1920-an. Dia hidup di zaman market crash sewaktu 1928, waktu tu financial market crash teruk gila lah. So Charles Henry Dow ni dia adalah pengasas ataupun dia adalah founder kepada Dow Jones yang kita kenal sekarang ni adalah Dow Jones Industrial Index. Dow Jones Industrial Index ni diambil nama dia sempena oleh Charles Henry Dow. Alright, Wall Street Journal kan pun kita tahu kan. Alright. So nak ceritanya pengaruh Charles Henry Dow ni sampai digunakan dia punya nama dia sebagai nama indeks sebagai nama indeks. Kita tak jumpa lagi dalam Malaysia ni kita namakan Bursa Najib Index. Contoh tak, saya bukan nak cakap politik tapi saya nak bagi contoh so nak cerita. Dan Charles Henry Dow ni dalam mana-mana buku teks technical analysis dikenali sebagai bapa pemodenan ataupun bapa moden dalam dunia technical analysis. Alright. So antara sumbangan Charles Henry Dow ni adalah melalui Dow Theory. So dalam Dow Theory ni dia menceritakan, dia memberi beberapa perkara ataupun kita panggil basic tenets
And Dow theory dia bagi basic tenets untuk kita menggambarkan apa itu market phase, apa itu trend dan sebagainya lah. Okay, antara salah satunya adalah the market has 3 trend. So dia akan ada 3 trend, bermaksud dia akan ada primary, dia akan ada secondary dan juga ada minor trend. So dia primary ini kita boleh bayangkan Dow theory menggambarkan adalah sebuah ombak. So dalam ombak ni, ombak yang besar ni adalah the tide. Lepas tu the wave ni dia make up the tide, bermaksud secondary ni kat dekat dalam ni. The minor ni lagi dekat dalam ni. Alright. Nak lebih gambaran lebih jelas adalah kita boleh gambarkan macam ni. Contoh apa yang kita sedang tengok dekat sini kan. Ni syarikat ni kan. Kita tengok keseluruhan primary dia, primary trend dia adalah uptrend, menaik. So kita tahu syarikat saham syarikat ni long term tu boleh jadi lama. Dia boleh jadi daripada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan 6 tahun kan. Tapi kita tengok heli view. Bila cakap heli view ni kita tengok dari sudut mata kita akan tengok semua benda. Kita tak observe sikit-sikit. Alright, kat sini kita akan identify this is the trend. Ini adalah primary trend dia apa? Kita akan nampak primary trend dia sedang menaik. Okay. Second, Dow bagi tahu, so dalam market ni dia akan ada 3 jenis. Secondary ni adalah midterm. Midterm ni selalu jadi dalam berbulan-bulan. Dia boleh jadi minggu ke bulan. Dan minor ni pula boleh jadi hari ke minggu. So dia akan ada 3 complete ni set. Selalunya primary trend ni adalah yang menggambarkan uptrend ataupun downtrend. Secondary trend dan juga minor trend ni menggambarkan sebagai correction ataupun korektif punya trend. Alright. So bermaksud di dalam uptrend, secondary dan minor ni dia bertindak sebagai korektif. Dia hanyalah turun ataupun selalunya kita panggil pullback. Okay? Korektif ataupun pullback. Dia bukan downtrend tetapi dia hanyalah berbentuk sifat korektif dan pullback. Korektif dan pullback ni dia akan turun sebentar sebelum dia buat kenaikan yang baru. Alright, itulah dimasukkan oleh Dow theory. Okay, yang ketiga, trend is assumed to be in effect until it gives a definite signal that it has reversed. Apa yang Dow nak cerita kat sini adalah kita akan maintain melihat uptrend ni sehingga ada signal reverse. So apakah signal reverse yang dimasukkan kat sini? Okay, signal reverse kat sini adalah kita boleh kategorikan sebagai support dan resistance, kita boleh kategorikan sebagai trend line dan kita boleh kategorikan sebagai volume. Alright, contoh kalau kita tengok pada chart ni, adakah kat sini kita consider downtrend? Belum. Adakah kita consider sini sebagai distribution? Belum. Sebab apa? Sebab dia masih lagi moving in the direction of the market. Maksudnya masih lagi ke atas, cuma dia sideways. Alright. Jadi kat sinilah selalunya the most difficult part untuk kita tahu sama ada market akan signal untuk reverse atau tak. Okay. Untuk sekadar tips yang saya nak kongsi kepada you guys dalam market, benda yang ideal yang ikut buku tech ni selalu berlaku dekat stock yang mempunyai fundamental yang bagus. Ataupun kita panggil non-speculative stock, non-control stock. Macam mana kita nak tahu non-control stock ataupun non-speculative stock adalah kita tengok kepada fundamental syarikat tu. Ini adalah trend construction. So macam mana kita nak kategorikan sebagai uptrend? So uptrend ni, you ingat senang dia akan ada higher high. Dia akan sentiasa buat higher high. Bermaksud dia akan buat kenaikan baru, dia akan turun sikit. Macam saya cakap in an uptrend, okay, ini you kena hafal yang ini adalah tips yang saya percaya ramai orang pandang rendah. Tapi benda ni adalah satu tips yang sangat berguna. In an uptrend, resistance is just a temporary stop. Bermaksud resistance ni bukanlah suatu benda trader patut takut dalam uptrend. Dia hanyalah temporary stop before resuming its movement. So masa saya cakap tadi, bila dia buat kenaikan, so dia akan sampai satu level, dia akan turun dulu. Bermaksud akan berlaku profit taking, dia akan turun. Tetapi penurunan dia tidaklah turun sampai ke dia punya lantai dia. Mungkin dia akan ambil separuh senaga, bila dia sampai sini dia akan turun. Lepas tu dia buat support kat sini. Lepas tu dia akan naik balik. Bila sampai sini, kebiasaannya dia akan, insyaAllah dia akan meroket naik. Dia akan meroket naik. Lepas tu bila sampai satu level lagi dia akan stop, dia akan turun balik. Okey, di dalam uptrend, macam mana kita nak tahu uptrend tu bagus atau tak adalah dia respect level setiap level ni. Bermaksud apabila dia membuat kenaikan yang baru, pullback tu, kita pun correction tu yang dibuat tu adalah dia tak akan melepasi resisten yang lama. Kat sini kita panggil RBS ataupun resistance become support.
Jadi untuk kita tahu trend tu bagus atau tak, kita tengok structure ni. Kalau you observe structure ni, you percayalah, you boleh trade dengan sangat aman. Harga ni apabila dia break new high, dia akan turun dulu mencari support. Kebiasaannya sama ada dia akan naik, dia akan turun sikit, naik, lepas tu dia turun banyak, itu you kena tengok observe. Sebelum masuk, ada je situasi di mana harga tak turun sampai support yang lama, dia turun sikit je, tapi dia buat support sini. Alright, untuk support dan resistance, macam ni kita nak identify dia sebagai support dan juga resistance adalah menggunakan dua point sentuhan. Bermaksud apabila harga turun, so dia turun kali pertama dia naik, dia turun kali kedua, okay, kat sini dah cukup untuk kita identify sebagai support. So lagi banyak dia test, maksudnya kuatlah support tu. Tapi kena ingat di dalam uptrend macam ni tak berapa bagus sangat Di dalam uptrend sini tak bagus sangat. Selalunya market akan test 2 kali, paling maksimum 2 kali, 2 atau 3 kali. 1, 2, 3 dia fly. Alright, tapi kalau banyak sangat dia test macam ni, ini tanda tak bagus lah. Ini tanda tak bagus. Selalunya dia akan zas turun ke bawah. Okay. Ini cerita-cerita dalam uptrend lah. Tapi kalau downtrend, support ni you jangan percaya. Support ni jangan percaya. Kalau dalam downtrend kan, you tengok sini dia buat support, you kata double bottom. You kata double bottom. Dia naik sikit, dia tak naik banyak pun, naik sikit, zas dia turun. Ini kerap berlaku Sebab apa? Di dalam downtrend dia terbalik. Support ni is just a temporary stop. Dia just temporary stop. Macam mana kita nak tahu jujur di support atau tak adalah kalau dalam market uptrend, support tu dia akan test kejap, dia tak akan test banyak kali. Apa dalam uptrend, benda yang akan dia banyak test adalah resistance. Itu adalah strong uptrend. Bila dia naik sini, dia akan test sikit, dia lantun sikit, dia naik sikit, dia test sikit, lepas tu dia sambung naik. Ini biasa berlaku. Ini biasa berlaku. Siapa nampak benda ni, dia tahulah ni chart pattern apa. Alright, siapa yang tak tahu, saya nak cerita. Lagi banyak dia test resistance dalam uptrend, benda tu lagi bagus. Sebab dia menggambarkan harga kuat. Alright. Tapi ada juga pantang larang dia. Selalunya apabila harga naik ke atas ni, bila harga naik ke atas ni, harga turun sikit, dia naik balik, betul turun sikit, naik balik, kat sini bahaya. Ini bahaya. Ini boleh jadi multi top. Okay? Dia ada bahaya dia. Macam mana kita nak tahu bahaya atau tak adalah kita tengok kepada pembentukan candle dan juga volume. Alright? Selalunya volume dekat resisten ni dia akan berkurang tau. Dia akan berkurang. Percaya atau tak, selalunya volume dekat resisten dia akan kurang. Kat sini kurang. Kat sini kurang. Dia akan banyak kat mana? Kat sini. Ni candle kat sini banyak. Paling banyak kat sini. Ni. Bila dia push up kat sini, candle paling banyak. Sewaktu dia nak naik ke paras tu, dia akan rendah. Contoh counter. Jadi saya bagi. Jadi kita kaji Kita kaji sikitlah untuk tujuan pembelajaran. Alright? Okay? So bermaksud kat sini, apa yang saya nak ceritakan, poin terpenting di dalam uptrend, macam mana kita nak tahu counter to uptrend, dia membuat higher high, ini adalah structure yang dia akan buat. Higher high, higher low, low and high structure. Low and high structure tu bermaksud dia akan buat low, dia buat high, buat low. High, low, sehinggalah dia buat higher high. Alright, ini structure yang biasa. Okay. Okay, yang kedua adalah downtrend. Downtrend ni dia terbalik. So dia akan membuat lower low, dia akan naik sikit, kenaikan ni bukan reversal. Okay, kenaikan ni bukan reversal. Selalu dia akan buat lower high. So dia akan terjun lagi. Selalu situasi ni dia akan jadi macam ni apabila dia berlaku dekat market top. Market top bermaksud dia dekat betul-betul kat resistance. So biasanya market, macam mana kita nak tahu trend tu dah start downtrend adalah sewaktu sewaktu dia naik macam ni kan, dia akan bocor, dia akan macam ni, dia akan turun di bawah paras ni, dia akan turun bawah ni, lepas tu dia akan naik balik sini, lepas tu dia akan sambung turun. Kat sini adalah confirmation dia downtrend. This is a very simple tips yang you guys boleh praktikkan. Bila you observe buat kajian, you tengok benda ni. Kalau you nak tahu dia masih lagi uptrend atau tak, first of all you tengok the highest dekat mana. Kalau counter tengah uptrend, you tengok resistance dekat mana. Macam mana nak tahu dia dah start buat downtrend adalah, first of all, rule dia dah start buat lower low. Kat sini lower low. Lepas tu dia buat lower high. Lower high ni kat mana? Selalunya dia tidak lepas resistance yang lama, support yang lama ni. Support yang lama ni kita panggil SBR. Support become resistant.
Alright, support yang lama dia jadi resistant. So confirmation dia akan terjun, kebiasaan confirmation dia akan terjun apabila dia gagal naik ke atas ni. Bila gagal naik ke atas ni, you akan tengok harga akan zas turun. Kat sini percaya cakap saya, you guys tak akan sempat nak buat decision untuk lari atau tak. Saya pun kadang-kadang terkena juga kan. Tengok macam nak naik, atau nak turun. Alright. Okay. Tapi mudahnya macam ni lah. Macam ni lah. Bila dia tengah turun, yang daripada uptrend, kata ni puncak kan. Kata ni puncak kan. Dia turun, dia rebound support. Kan? Kita ingat dia nak naik balik. Lepas tu dia buat lower low. Lepas tu dia buat lower high. Lower high ni bila dia dekat support ni. Dekat sini. Kat sini dia gagal naik lepas. Bila dia gagal lepas kat sini adalah sell. Sini adalah sell dia. Sini memang sell signal dia ataupun sell confirmation dia. Selalu gagal pecah ni selalu counter akan harga akan buat dramatik punya terjunan ataupun kita nama lain yang kita panggil adalah renong. Okey, ini adalah basic lah basic. Okey, kejap Okey, satu lagi jenis market adalah sideway. Sideway ni dia tak ada higher high, dia tak ada higher low. Dia tak ada lower low, dia tak ada lower high. Dia hanya adalah high and low structure saja. Selalunya market sideway ni dia dipanggil ranging ataupun dipanggil pattern. Ranging ataupun dipanggil box punya pattern. Selalunya kita akan tengok dia akan trade sideway. Okey. Market sideway ni boleh jadi dua tempat. Satu market bottom, maksudnya berlaku dekat support. Dia akan ranging, dia akan bermain kat situ kan lama-lama. Satu lagi dia boleh jadi dekat pertengahan. Okey, macam kalau kita tengok tadi chart tadi. Kalau kita tengok chart yang tadi, okey, ini adalah tanda-tanda dia tengah buat Dia tengah buat ranging. Dia tak ada lower low, dia tak ada lower high, dia tak ada high high, tak ada ni. Kalau kita tengok ni kan, nampak ni. Nampak ni. Okey. Satu benda, kalau kita nak tahu sama ada ini adalah distribution. Distribution ni bermaksud market ni dah berjumpa dengan ultimate bumbung dia lah kan. Bayang ni bumbung Okey. Kalau dia pecah bawah ni. Kalau dia pecah ke bawah ni, bermaksud kat sini adalah distribution 50-50. Sideway di dalam uptrend, selalunya market direction 50-50. Dia boleh either naik ke atas, dia boleh jadi continuation naik ke atas, ataupun dia boleh jadi continuation turun ke bawah. Tetapi, di dalam chart yang bottom, selalunya sideway ni memang dia dah tak ada buying interest. Selalunya dia akan ranging. Okay, dalam certain kita panggil accumulation, ataupun boleh kata accumulation phase kan. Selalunya dekat sini kita positif dia nak naik atas lah. Alright, kalau dalam downtrend kan, bila dia dah sampai jatuh bawah ni kan, dia akan buat sideway pattern ni, kita tahu dia sedang buat accumulation. So selalunya apa yang kita expect daripada pattern macam ni adalah kita expect dia break out. Tapi ada je memang dia akan sideway je selama-lamanya. Boleh jadi. Boleh jadi Alright. Okey, ni satu lagi trend construction adalah kita macam mana kita nak draw trend line. Okey, trend line ni dia boleh berada di mana-mana di dalam satu chart tu. Dia boleh berada dekat, as long, rule dia paling mudah adalah 2 minit, sorry pula. Rule dia paling mudah adalah 2 point, 2 sentuhan paling minimum untuk kita consider sebagai trend line. Tetapi trend line ni, apa yang kita nak tengok adalah kita tarik daripada lowest point dia. Lowest point dekat mana? Kan? Macam contoh chart ni kan. Kita tahu, ni lowest point dia. So kita tahu, bila kita nak draw trend line, kan? Kita nak tarik daripada sini. Kita nak tarik daripada sini, kita cari semua point dia bersentuh. Semua point dia bersentuh kat mana. Sehinggalah dia sampai sini kan. Sehingga sampai dia dah pucuk kat sini, kita tahu. Dia dah start reverse, market start reverse. Bila cakap pasal reverse, dia tak semestinya downtrend. Dia hanyalah penanda boleh kata signal di mana market tu dah start untuk tukar arah. Dia boleh jadi sideway ataupun boleh jadi downtrend. Itu dia punya hujah lah. Okay, so tips melukis trend line ni adalah kita cuba cari daripada bawah dulu. Always start from the bottom. Always start from the lowest point. Kita cari from the lowest point, kita cuba connect the dot. Kita akan cuba connect the dot sampailah kita tengok trend tu dah patah. Kalau trend tak patah lagi bagus lah. Kalau trend tak patah lagi bagus. Tapi kalau trend tu dah patah,
kita akan cari trend line baru pula. Kalau dia masih lagi uptrend macam ni, kita akan cari macam ni. Kita akan cari, sorry tak cantik. Sekejap, saya tukar ni sekejap. Saya tukar pen sekejap. Okay, ni smart sikit. Okay, macam ni kan. Ni cantik sikit. Ini dah break ni. Macam ni kan. Okay, kita tahu. 1, 2, 3, 4, 5. Di 4 kali ni, kita tahu ini trend line sangat kuat. Jadi selalunya bila kita tengok 2 or more counter macam ni, kita akan tunggu dekat trend line dia. Kita akan tunggu trend line dia rebound, kita beli. Kita rebound, kita beli. Dia rebound, kita beli, kita hold sampai dia nampak signal nak turun. Alright, satu lagi kita akan draw alternative trend line. Alternative trend line ni dia adalah trend line yang kedua. Dia boleh jadi multiple trend line. Kat sini pun boleh buat trend line, tapi ini kita panggil minor trend line lah. Alright, kita akan ada primary. Dia sama juga, akan ada primary trend line, dia akan ada secondary trend line, dia akan ada short term trend line. You boleh buat macam-macam trend line. Tetapi the most important trend line yang dia kena respect adalah long term trend line. Bermaksud trend daripada bawah sampai atas ni, itulah trend yang dia kena respect. Kalau dia bocor yang tu, bermaksud overall primary move dia mungkin sudah bertukar. Sudah bertukar. Alright? So, primary trend line ni dia selalu 3 or more ataupun kita panggil confirm trend line. Dia ada dua jenis trend line, satu confirm atau primary trend line yang kita akan tarik daripada bawah ni, kita akan tengok touching point. So selalunya apabila harga start nak mengganas, selalunya apabila harga nak start, macam contoh selama ni dia naik steady ya, tiba-tiba ada news keluar kan, untung 10 juta, pam, harga dah start tukar naik atas kan, buyer start pam masuk kan. Okey, selalunya kat sini dia akan naik. Harga akan bergerak jauh daripada trend line ni. Di sinilah kita akan start melukis second trend line. Dekat mana kita nak start lukis adalah tempat dia last point dia dekat daripada trend line ni, and last point daripada dia sentuh ni, dan kat situ lah kita start draw a new trend line. Alright, kat sini kita panggil primary trend line, kat sini kita panggil tentative trend line. So macam mana kita buat trading strategi menggunakan trend line ni? Okey, yang pertama, apabila ada 2-3 trend line, so kita kena faham kat mana kita entry. Kalau you entry kat sini, and bila dia dah ada trend line yang baru kat atas ni, so you tahu exit point you kat mana kalau you nak untung. So bermaksud kalau dia bocor yang this one, yang trend line ni, you exit dulu. Ataupun kalau you percaya in long term view dia masih lagi ni, so you boleh hold lagi. Mungkin dia akan rebound balik ke, mungkin dia akan turun, dia akan turun. Mungkin harga ni akan turun sampai sini, lepas tu dia naik balik kan, dia main balik kan. Ada juga macam ni. Ada juga macam tu. Okay. Trend line ni dia bagus untuk bagi you view dekat mana you nak exit, kat mana you nak entry. So kalau you entry kat sini, you tahu trend line ni kalau bocor you jual. Sebab kalau you still hold, takut dia turun sini, turun lagi. Jadi dia sebagai stop. Dia sebagai stop level you. Dia boleh jadi stop level. Bila you trade kan, bila counter naik, you mesti nak naikkan you punya stop level kat mana. Sebab you know, dalam market tak ada siapa tahu harga tu akan berhenti kat mana. Sepandai mana pun you buat, kalau you ni adalah wave practitioner ke, you ni adalah Wyckoff ke, you ni apa-apalah Suifu Mahaguru pun, nobody knows counter tu bila nak stop. Kat mana you beli, fasa mana you beli. Kalau you beli sewaktu fasa ni, so trendline atas ni sebagai you punya stop loss. Sebagai you punya stop loss. Trendline ni boleh jadi banyak. I told you boleh jadi banyak. Dia boleh jadi 1, 2, 3. Lagi laju counter tu naik, lagi banyak trendline you akan dapat. Tapi selalunya saya takkan lukis banyak-banyak trendline. Saya mesti tak berikan trend line. Ini untuk panduan untuk newbie lah. So macam mana you nak lukis trend line? Okay, kejap kita akan try buat practical sikit lah supaya tak nampak macam terlalu ni lah. Okay, for example this chart this chart, okay, you tengok ni. Okay, kita try tarik kan. Alright, kita tahu this one adalah primary trend line. So you punya trading strategy should be whenever the price touches ataupun price ni sentuh dekat trend line ni, dan dia melantun kat situ, you position you. So dia ada dua kind Okay. Dia ada dua strategi kat sini. First of all, you buy at the breakout confirmation. You buy at breakout confirmation. Okay, saya cuba draw lah counter ni. Dan syariat counter ni kita tengok setiap kali naik tu dia buat apa Okay, counter ni tak adalah cantik sangat.
Tapi kita boleh nampak dia punya kenaikan tu steady ya, dia tak naik dengan secara drastik sangat, dia naik sikit-sikit, bagus Okay, selalunya after buying climax akan datang selling pressure. Contoh macam kat sini lah kan. Kalau you nampak ni, apa yang jadi kat sini adalah candle gap up, naik gila kau. Okay, kat sini lah you buat second trend line. You buat second trend line you. Kadang-kadang dia akan terlebih, tak apa, dimaafkan. Alright, you cari je point mana yang dia sentuh banyak. Macam ni kan. Okay. Dia akan kadang-kadang dia akan terlebih sikit, dimaafkan. Kadang-kadang mungkin market volatile Tapi kita tengok overall ni. Okay. Contoh kan, kata you beli kat sini kan. You beli kat area sini. Katalah you terbeli pucuk. Katakan. I'm not laughing because you make mistake. Because I do make mistake too. Alright. Katakan you beli sini. Kat mana the point of you punya cut? Kat mana you nak buat trading strategy you? I show you some tips You boleh buat dua benda. Satu ialah you follow the support and resistance. Tetapi let me tell you, kalau selalu macam ni, horizontal ni dia tak berapa cantik sangatlah untuk kita guna. We use trend. Trend lagi bagus. So whenever, sebab kita tengok kat sini dia sideways kejap dia sideways, bila dia dah break kat sini, you tahu this is where the right direction. Ingat macam saya cakap, whenever that dia break, dia break macam ni dia akan cuba naik balik tau. Lepas tu dia akan sama bawah. Ini adalah contoh yang kita nampak dalam counter ni lah. Alright, dalam chart ni. So what happen is, okay, kita tak sentuh. What happen is adalah, so apa yang kita boleh observe lah, nampak 1, 2, lepas tu dia tak sentuh, dia dah naik kan. What happen is, dia akan naik, dia akan cuba naik, nampak dia bocor sikit ni, lepas tu esok dia naik balik. Alright, lepas tu apa yang jadi esoknya, dia duduk bawah sini. So biasanya apabila dia dah duduk bawah sini, kan, dia dah duduk bawah sini, okay, dia akan start turun. Okay, this is the psychology about trend. So the rule is, whenever dia break, dia akan buat return move. Kita panggil return move. Return move ni dia akan test balik trend yang sebelum ni. Kalau dia gagal untuk sustain, apa yang dia akan buat, dia akan terjun. You tengok very drastic 3 hari je. 3 hari je dia ambil keputusan kat sini, lepas tu tengok apa jadi, turun dengan dahsyat. You tengok bahasa turun tu apa jadi, volume keluar dengan besar. So when you making decision, you must always know where you buy and where you want to exit. So always put relevant punya ni lah. So trend strategy macam ni. So when you buy, first of all you draw the primary trend line. Kalau you beli kat sini, you tak ada masalah. You boleh hold sampai sini dulu. Kan? Mungkin dia turun ni, you expect dia nak rebound sini. Okay, the point is, apabila dia dah start kat sini, lepas tu dia masuk balik kan. Okay, kat sini, when dia gagal buat new high, we know what is going to happen pada counter ni. Bila dia gagal buat new high, dan dia bocor kat sini, we know this is your exit. Alright, this is your exit. Walaupun dia tengok dia tengah sideways. Sebab nobody knows this sideways going to last. Ini sedikit tips macam mana how to trade using trend line. Okay, how to construct trend line. Okay, dalam downtrend, I give you an example. This is for study purpose untuk kita belajar sama-sama. Okay, this is example of downtrend chart. This is example of downtrend chart. Okay, you tengok dia punya last kali 2018. Okay, when the downtrend, trend line ni dia bertindak sebagai resistance. Dia bertindak sebagai resistance. So when you see dia naik, always think kat sini adalah dia punya ni. Lagi banyak dia sentuh, lagi kuat 1, 2. Okay, sekarang ni kita nampak dia dah stop kat sini Dia nampak stop. Mungkin dia dah stop ataupun dia dah start sideways. Nampak sini cantik ni dia dah stop kan. Okay, dia dah stop kan. Dia dah buat support. Mungkin dia dah buat support Alright. Dah tak tahu lagi dia nak turun ke bawah ke tak. Tapi in my experience, okay, this is another tips. Dalam downtrend, lagi banyak dia test support, lagi sebenarnya dia nak turun ke bawah lagi dia nak turun ke bawah. So what happen is, dia selalunya dia akan volume kecil-kecil. Candle kecil-kecil kat sini. Bila candle kecil-kecil kat sini, itu adalah sign yang dia dah less volatile. Macam ni dia masih volatile lagi. Right? Kat sini masih volatile. Okay, you also can draw a trend line inside dalam trend ni. You boleh draw ini adalah short. So you tahu. So bila dia break yang sini, so dia akan turun sikit. Kalau dia jaya tahan ni, dia akan naik sini. Dia akan turun sini. This is an example of a good reversal, ataupun macam mana kita nak tahu dia dah keluar daripada downtrend. So bermaksud dia akan naik macam ni.
selalu dia akan naik bentuk zigzag macam ni. This is normal lah. Tapi saya nak explain. Penny counter, you don't expect this, man. Penny counter susah nak dapat macam ni. Okay, structure macam ni, apa yang kita bincang ni selalu berlaku dekat structure RM1 dekat atas lah. Ataupun counter 50 sen dekat atas. Why? Because penny counter, especially super penny lah, yang counter below 20 sen, below 20, 30 cents, is very difficult untuk kita predict apa harga dia. Sebab sometimes you can, macam satu, kadang-kadang ekor dia boleh sentuh, boleh masuk kepada kita punya zone, ke dalam kita punya trend dan sebagainya lah. So, ada orang suka trade penny. I don't mind. Tapi as a learning purposes, dia nak start buat kaji, dia cari chart yang RM1, cari yang chart cantik lah, untuk kita begin untuk belajar. Tapi along the way, benda ni boleh aplikasikan ke dalam semua market. Semua dalam bentuk market, super penny semua boleh. Cuma for learning purposes, I show you chart mahal, sebab chart mahal ni you kan nampak pattern. Senang nampak pattern. Kalau you buka penny, you tak nampak. You buka penny, you tak nampak. I give you example lah. Again example lah. You buka you tak nampak apa. You akan nampak spike macam ni, tapi it's a very boring. This is a very boring chart. You tengok dia kat sini macam ni, macam barcode kan. Boring gila. Memang ada volume yang besar. Okay, one thing about volume adalah you nampak volume macam ni, harga tak naik, so it's not uptrend. This is not uptrend. This maybe akan ada berlaku tukar share ataupun berlakunya transaction yang kita tak tahu. Maksudnya director tukar share ataupun operator dispose market. Lepas tu kita akan dapat volume spike. Kita akan dapat volume spike. So ini just example. Satu lagi mungkin I can share you. Another one adalah for learning. Okay, so what pasal market phase ni, kita recap balik adalah dia ada tiga fasa. Dia ada tiga trend yang kita kena tahu. Primary trend, secondary dan juga minor trend. So primary trend is always you look very long term. So macam contoh ada abang ni cakap QS kan. Kita try tengok QS sikit kan. Kita tengok QS kan. Okay, first of all you tengok betul-betul lah. You zoom out dulu. Try to best to zoom out lah kan. You try to zoom out, you tengok apa jadi trend ni. Okay, dia start trend ni dengan sideway. Sideway ni maksudnya market tak ada reaction. Dia start sideway and then dia start uptrend. Okay, kita tahu dia dah start uptrend. Sebab kita tahu daripada ni tahun 2020 sampai sekarang market tak jatuh-jatuh. This is a very good example lah juga pasal untuk kita describe pasal market phase. So kita tahu dia tak trend. Cuma QS ni kalau kita draw trend line dia agak lari sikit lah. Dia tak cantik sangat lah. Tapi kita tahu dia strong uptrend. Okay, ini adalah baseline dia. Base ni. So ini adalah masih lagi uptrend dia. Masih lagi uptrend. Okay. Yang this one adalah secondary. Secondary also can be a primary. Bermaksud kalau lagi banyak dia sentuh kat sini, we know this is a trend dia yang kuat. Cuma the idea is we draw ni adalah sebagai guide. So apabila dia jatuh sini, kita tahu dia nak bounce kat mana. Contoh sini lah, ini adalah sebagai guide saja. Alright? Okay. Macam ni kan. Okay. Bila you tengok sini, bila dia naik lagi, you tahu kat mana you nak draw. Macam ni kan. Okay. Dia boleh jadi macam ni. Dia boleh jadi macam ni. Okay, macam ni kan. Okay, kalau you tengok sini kan, ini trend ni menegak sangat kan. Okay, harga naik. So kalau harga gagal lepas si trend yang this one, so usually what happen is dia akan cari yang this one. Dia akan cari yang this one. Ini usually usual case lah, usual case. So you nak tengok balik lah kan. You nak tengok balik secondary dia. Tapi dia sebagai guide saja. Dia sebagai guide saja. Ada banyak faktor lagi yang kita kena ambil kira. Contoh macam market sentiment, apa lagi faktor luaran yang kita ambil kira. Itu adalah sebagai additional factor ataupun supporting factor yang menyokong kepada pergerakan harga. So trend line is just a guide. Kalau dia naik, baguslah. Kalau dia tak naik, mungkin dia akan turun dulu. So kita tahu mana dia supporting dia nak turun. Alright, either then dia punya support dan resistance. Okay, don't forget apabila you ni, so you draw dulu juga dia punya support and resistance. Ini adalah dia punya second guide. Okay, antara trend line dan juga horizontal support, which one is more you kena respect? You ask me, yang you nak respect adalah yang this one, horizontal one ni. Sebab dalam market structure, bila dia naik atas, dia akan naik macam ni, zigzag nampak very good. Yang this one ni, ini saya cakap static. Nampak dia turun, dia naik. Lepas tu dia turun sikit, lepas tu dia naik.
Dia naik, dia turun sini. Dekat sini. Ini adalah contoh market structure yang cantik. So maksud uptrend dia respect both. Dia respect both, semua level ni dia respect. RBS level ni respect. Resistance lama dia respect. Ini adalah contoh market yang cantik. Mudah nak baca. When you see this one, you yakin bila dia sentuh sini, dia rebound, you beli. Dia sentuh sini, you rebound, you beli. Itu adalah yang paling simple untuk you guide. Sehinggalah you nampak dia dah membuat a new lower low structure. Contohnya bila dia naik, lepas tu dia turun bawah sini. Biasanya bila dia turun, you kena observe level ni. Ni, kat sini. Ni. Ini level yang paling penting you kena observe. Bermaksud apabila market sedang buat penurunan kan, dia turun di bawah support yang lama ni, dia akan turun, biasanya dia akan rebound. Selalunya dia akan rebound dekat area dekat dengan trend line, dan dia akan cuba naik balik. Okay, kalau dia gagal, dia tak naik balik sini, kan? Kat sini adalah dah tunjuk weakening. Kat sinilah tempat you sell. Kat sini tempat you sell. Selalunya dia akan ujung-ujung ni lah, dia akan jadi ujung-ujung ni. Contoh macam kat sini lah. Contoh kat sini. I think kita dah sampai ke penghujung. So I think kita mungkin akan open a Q&A sikit untuk bertanya tentang session pada hari ini. So saya akan unmute kalau you guys ada soalan, boleh buka mic ataupun type. Kita akan cuba discuss. Kita akan cuba discuss sebagai ilmiah. Tapi tolong jangan minta pandangan beli atau jual dengan saya. Cuma untuk educational purpose, yes, kita boleh try. Alright, ada soalan? Hello? Ada siapa-siapa nak cuba tanya? Low high. Yellow mana? Yang candle tu punya tu. Nombor tiga daripada kanan. Okey. Yang candle validate tu. Lepas tu kalau dia makin turun, maknanya dia just kejap Siapa bercakap ni? Kita punya cut loss. Okey, saya mute dulu. Okey, siapa yang ada soalan boleh try ada tanda akan arah downtrend. Okey, dah mula. Siapa ada kata tanda dia akan downtrend? Okey. Okey, lagi ada lagi soalan lain tak yang berkenaan trend? Saya tak nak spesifik pasal counter sebab itu dah terjeruma kepada kepada memberikan advice. Okey, tapi cuba ada soalan lain tak berkenaan actually pasal kita punya structure? Maksudnya you nak tanya pasal high low punya structure ke ataupun ni? Right, ada tak apa-apa soalan? Boleh buka mic, tapi make sure your mic tu you tanyalah. Jangan buka mic masa you cakap lah. Kepentingan TF. Okey, apa kepentingan TF? Okey, kepentingan TF ni dia kepada you punya trading plan, trading strategi you. Okey, contoh, bagi example. Apa kita sedang tengok ni adalah daily. So bila kita tengok daily ni, kita akan ignore apa yang berlaku kat dalam ni. Contoh kalau if I go to smaller time frame, you akan nampak lagi banyak pergerakan harga. Mungkin you akan jadi indecisive kan. Kalau tengok ni bocor banyak kan. Okey. Kegunaan time frame ni adalah satu adalah untuk you entry dan untuk you tengok signal. For example, when uptrend kan, kita nak tengok the latest candle tu macam you tengok macam dia nak buat doji. You tengok dekat dalam smaller time frame ni ada tak apa-apa selling pressure, bermaksud dari sudut volume kan. Ada tak apa-apa selling pressure kat sini banyak merah banyak kat sini. Itu adalah kegunaan time frame. Satu lagi untuk short term trader, especially for scalper ataupun untuk you fast in fast out, time frame yang kecil adalah yang paling baik untuk kita bergeraklah guna. Sebab kita nak tengok bentuk candle dengan cepat. Kita nak tunggu sampai penutup hari tu. Sebab boleh jadi penutup hari tu dia dah turun. Alright? Okay, selalu counter yang baru breakout, the best untuk, ni tips untuk you trade. Bila dia breakout resistance, selalunya you buka time frame kecil, you observe. Kalau you nak fast trade. Tapi kalau you nak entry, tak payah buka fast, tak payah buka small time frame, tak apa. You standby je. Dia break kat sini, you letak GTD. Kalau you berani, you letak GTD. Break sini, buy. Alright, kita tahu momentum apabila dia breakout resistance, insyaAllah dia akan jadi. Tak dengar. Okay. Macam mana nak tentukan perubahan sideways ke uptrend? Okay, macam kalau kita tengok tadi kan. Okay, tak payah tengok lah ni, kita tengok this one. Okay, kita tahu kat sini adalah sideways. This one is sideways. Dia akan ada dipanggil neckline.
kita akan panggil neckline. Okay. So macam mana kita nak tahu dia akan ada dua level. First of all, bila dia buat sideway kat bawah ni kan, dia akan break dulu. Dia akan buat sini. So dia observe yang paling penting adalah when dia confirm uptrend adalah dia break yang highest level ni. Okay, highest level ni. Okay, bila dia break highest level ni, dia confirm uptrend lah. Macam contoh dalam kes ni. Cuma dalam kes chart yang kita tengah review ni, dia naik turun balik, tapi doesn't mean dia akan downtrend. Dia cuma mungkin dia akan kumpul tenaga before dia naik lah. Kat sini dia a bit advance, dia ada chart pattern kat sini. Alright, okay, tapi yang paling best, dia yang paling best adalah apabila dekat sini level ni. Kalau you tengok sini observe memang best, dan you tahu kan kat sini memang clear. Clear, dia dah sideway lama gila kan. You tengok ni kan, ini masa ni memang cantik babe. Ini yang cakap, bila dia accumulate dia sideway, how do we know dia dah tukar trend? Dia breakout dia breakout. This one kita tengok volume ingat volume. Bila dia breakout ni, nampak volume dia besar masuk. Volume dia berhari-hari besar. This is a very strong example yang dia strong uptrend. Bermaksud dia breakout dengan volume, breakout dengan volume yang sangat besar. Dia volume tu bila cakap, kita bukan cakap pasal single volume ni, kita tengok volume hari-hari dia besar lagi daripada yang sebelum-sebelum ni. This is a very good example. Dia nak tukar trend naik atas. So bila you buy, when you decide to buy and hold kan, bila dia naik kan, selagi dia tak bocor this level, you hold lah. You boleh hold, tak ada masalah. Ada kawan saya saya tak tahu dia ada dalam ni atau tak, dia masih lagi hold QS dia beli pasal 48 sen kat sini, dia beli kat sini. Nampak kat sini, dia naik sini, dia turun sikit. Nampak? Overall is very good. Alright. Overall is very good. Okay. Untuk swing, saya advise you tengok weekly dulu. Maksudnya kalau you nak hold, decide untuk hold long term, you nak tengok kat mana sekarang ni. Macam ni kat puncak gila kan. You nak swing kat sini memang bahaya babe. Tips dia jangan swing kat sini. You nak swing, make sure dia buat base dulu. Dia dah buat base, you swing dari situ. Alright. Kalau kita tengok ni dah bertingkat-tingkat dah. Kita tak tahu bumbung dekat mana. Kita tak tahu sampai mana dia naik. Alright.